Didik TV KPM. Wah, cantiknya hutan ni. Cuaca pun cerah. Weh, bunyi apa tu? Cikgu Fitri! Cikgu Fitri, Ifan takut Kenapa, sikit. Fan? Kenapa? Bunyi harimau lah, cikgu. Jangan takut, Fan. Hari ini kita nak belajar tentang hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar di Malaysia? Ya, Ifan Fan. kurang faham lah, cikgu. Nak tahu tak? Nak tahu? Nak tahu. Jom kita masuk kelas. Okey, jom. Jom. Saya ikut cikgu lah. Jangan dekat cikgu. Jangan bunyi. Jangan bunyi. Itulah dia profil guru yang bersama Ifan hari ini, Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman, Bentong, Pahang. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ifan sihat? Saya macam biasa, macamlah terkejut sikit nampak harimau tadi. Jangan terkejut. Okey. Baiklah, Cikgu, kita juga bersama dengan seorang guru yang merupakan jurubahasa untuk hari ini, iaitu Cikgu Azliana binti Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih, Cikgu, kerana turut bersama kami untuk segmen hari ini. Baiklah, Cikgu. Hari ini Cikgu cakap tadi kita nak belajar mengenai hidupan liar di Malaysia. Ya. Jadi sebagai pengenalannya, mukadimah, mungkin Cikgu berceritakan sedikit. Silakan. Okey. Pengenalannya, kita sebagai mukadimah, kita akan belajar tentang topik hidupan liar di Malaysia. Kita nak berkenalan dengan haiwan yang wujud ataupun haiwan liar yang ada di negara kita ni, Fan. Okey. Sudah semestinya objektif kita pada hari ini. Okey. Apa yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mengenal pasti hidupan liar di Malaysia. Ada sebahagian hidupan liar, ada sebahagiannya haiwan ternakan. Kadang-kadang kita terkeliru. Betul. Dan ada juga hidupan liar yang wujud di luar negara tetapi kita bawa masuk ke negara kita sebagai untuk pendidikan. Okey. Yang kedua adalah untuk menghuraikan kepentingan hidupan liar di Malaysia ni. Apa kepentingan hidupan liar di Malaysia ni? Adakah dia memberi manfaat kepada kita manusia dan alam sekitar khususnya? Yang ketiga, kita akan membahaskan kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Apa yang manusia buat sampai hidupan liar ni ataupun haiwan liar ni dia boleh terancam. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan menjelaskan tadi melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Kita tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, ada 4 perkara lah kita akan pelajari pada hari ini, Fai. Baik, jadi itulah 4 perkara ini. Jadi apa kata kita mulakan dengan pembelajaran kita? Kita Silakan, mulakan seperti mana yang Ifan terkejut tadi. Betul. Terkejut tadi, kita tengok tentang harimau. Di studio kita ada harimau, ada bunyi harimau. Betul. Okey, ini adalah harimau Malaya seperti yang dipaparkan di slide. Harimau Malaya, populasi kira-kira 250 ekor hingga 340 ekor sahaja. Okey, ini data yang kita dapat kenal pastilah. Okey, yang dapat kita kenal pasti kewujudan harimau Malaya di negara kita. Okey, kita tengok habitat. Habitat dia, maksud habitat ni, Fan, adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal, rumah dia lah. Rumah dia lah. Macam kita ada rumah kita sendiri, harimau pun dia ada rumah dia lah. Okey, dia berkeliaran dalam habitat sekitar hutan pamar, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil yang terdapat di seluruh negara kita lah. Okey, lokasi tersebar dari hutan paya hingga hutan pegunungan rendah. Okey. Cara pemakanan dia karnivor. Karnivor. Apa maksud karnivor tu, Fan? Mungkin Fan pernah belajar sebelum ni kan? Karnivor ni, Cikgu, Ifan faham, dia memang makan daging saja. Yes. Okey, makan daging sahaja. Okey, itu istilah baharu karnivor. Okey, mungkin kalau zaman dahulu saya kongsi pengetahuan saya dan Ifan dan murid-murid yang berada di rumah sekarang. Okey. Karnivor kalau dulu istilah lama-lama dulu dipanggil maging. Haiwan yang makan daging. Okey, maging. Maging. Kalau daun, maun, haiwan yang makan daun. Okey, itulah sedikit info lah yang boleh saya kongsikan dengan Ifan dan murid-murid di rumah. Okey, itu fakta berkaitan dengan harimau Malaya. Adakah harimau Malaya saja yang wujud di negara kita, Ifan? Okey, banyak lagi. Kita akan tahu selepas ini. Kita tengok fakta menarik tentang harimau Malaya ni. Sebab kita nak belajar tentang harimau je dulu pengenalan. Sebab harimau ni dikatakan dah semakin pupus menghampiri kepada pupus. Kita tak naklah, kita nak lindungi dia, kita nak sayangi dia supaya kekal dalam habitat
semula jadi di negara kita. Apa yang menarik yang pertama adalah setiap harimau mempunyai corak belang yang berbeza seperti cap jari manusia. Oh, iya ke cikgu? Ifat Kan? baru tahu juga perkara ni. Cap jari kita kan setiap orang dia berbeza. Berbeza-beza. Setiap orang berbeza. Begitu ke corak tu. Kalau Ifan tengok patung model harimau yang berada bersama kita pada hari ini ataupun boleh rujuk gambar di slide yang dipaparkan. Okey, corak belang-belang hitam tu dia tak sama. Tak sama. Walaupun dari keluarga yang sama ataupun ibu yang sama, anak yang sama, dia tidak sama. Dia berbeza 100%. Setiap harimau mempunyai corak yang berbeza. Dia nampak macam sama, tapi tak sama. Tapi tak sama. Mungkin dia ada yang kecil sikit garisan dia, ada yang besar sedikit garisan dia. Itu fakta menarik yang pertama. Yang kedua adalah penglihatan harimau pada waktu malam adalah 6 kali ganda lebih baik daripada manusia. Okey, baru Ifan tahu juga perkara ni, cikgu. Okey, 6 kali ganda tu maksudnya penglihatan dia jauh lebih baik daripada kita ataupun haiwan-haiwan lain. Sebab itulah ia mempunyai keistimewaan untuk memburu ataupun mencari makanan pada waktu malam. Agak-agak kalau terserempak dengan harimau pada waktu malam, lari ke atau tunggu di macam kita? Kalau macam tu, cikgu, Ifan akan buka 1000 langkah. Buka 1000 terus. langkah. Lari terus. Okey, itu adalah fakta menarik tentang harimau Malaya. Ada tak soalan yang Ifan nak tanya saya lah tentang harimau ni? Jangan tanya banyak-banyak, kadang-kadang tak tahu juga. Tapi saya dah kongsikan 2 perkara menarik tentang harimau Malaya. Harimau Malaya ni. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan dekat mana, cikgu, kita lokasi di mana banyaknya spesies harimau Malaya ni? Harimau Malaya ni mungkin kalau di semenanjung Malaysia, di kawasan-kawasan hutan yang belum diteroka lah. Contohnya di pedalaman Pahang. Okey, di pedalaman Kelantan. Okey, masuk pedalaman yang maksudnya kawasan yang jauh daripada pertempatan manusia lah. Kerana haiwan ini dia sensitif. Okey, mungkin dia tidak mahu diganggu. Okey, maka mereka duduk di kawasan-kawasan pedalaman. Baik, cikgu. Dan kalau nak mudah lagi, apa susah? Kita ada zoo negara. Betul tak, cikgu? Betul, ada zoo negara. Tapi berhati-hati kalau pergi ke zoo negara, takut tertukar dengan harimau jenis lain. Contohnya harimau Siberia yang sama juga rupanya tapi dia berwarna putih. Harimau Siberia sebab dia duduk di kawasan yang asal dia adalah kawasan sejuk. Sejuk, betul. So dia berwarna jadi dia berwarna putih. Didik TV KPM